Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fadil Tuan-Tuan Imam dan Jawatan Kuasa Masjid Besan, Pegawai Masjid, Al-Ustaz, Ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, jemaah datuk-datuk dan datin, Tuan-Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan inayah dan izin Allah. Kita diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu sekali lagi dalam halaqah mingguan kita. InsyaAllah seperti yang kita sebut pada halaqah lepas, kita sambung tajuk yang baru pada malam ini, iaitu monopoli dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak silap saya, tajuk tu yang kita berhenti pada halaqah lepas. Baik, sekalipun Islam telah menjamin kebebasan individu dalam jual beli dan mencari kelebihan untung secara zahir dalam pasaran, namun Islam juga mengingkari sifat ananiyah. Ananiyah ni maknanya pentingkan diri sendiri. Sifat pentingkan diri sendiri adalah satu sifat yang termasuk dalam sifat-sifat madmumah, sifat yang dicela, sifat yang dibenci oleh Islam. Maka Islam mengingkari sifat ananiyah. Di asal perkataan ana ni saya lah, tuan-tuan. Bila sebut ananiyah ni maknanya orang putih kata selfish, ya? Kalau tak silap saya lah, ya? Tuan-tuan lebih arif daripada saya bahasa Inggeris. Saya kena aku bahasa Arab boleh lah, tuan-tuan, ya? Bahasa Inggeris tuan-tuan lebih arif. Selfish, pentingkan diri sendiri, ya? Apa-apa hal dia dulu. Ini sifat ananiyah. Islam telah mengingkari sifat ananiyah ini secara dengan sekeras-kerasnya, atau keegoan sesetengah individu dan keraskusan diri untuk mendapatkan kekayaan harta benda atas biaya orang lain. Maknanya dia manipulasi usaha orang lain dan keuntungan itu diperoleh untuk diri dia, secara apa yang disebut sebagai monopoli, tuan-tuan, dalam bahasa hari ini. Ataupun seorang yang mengumpul kekayaan dengan menekan harga makanan rakyat dan menaikkan harga keperluannya. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras serta mengancam perbuatan monopoli itu dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ihtakara ta'am 40 lailatan faqad bari Allahu minhu. Barang siapa yang menyimpan makanan untuk tujuan monopoli selama 40 hari, nescaya Allah akan melepaskan diri daripadanya. Maknanya di akhirat besok Allah tak peduli ke dia, tuan-tuan. Dia tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Maknanya mana-mana manusia yang tak ada hubungan dengan Allah di akhirat kelak, neraka lah tempat dia. Dia tak ada chance lah untuk mendapat peluang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tak masuk dalam kata bahasa kita, tak masuk book lah, tuan-tuan, untuk dipertimbangkan, untuk dinilai dan sebagainya. Sebaliknya, neraka lah tempat dia. Dan ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Satu, Nabi tegaskan perkara ataupun isu berkaitan dengan monopoli, ya. Ihtakar, mana ihtakar, ihtikar ini ialah mana satu orang itu disimpan satu benda keperluan supaya orang tak dapat dan tak ada dalam pasaran. Dalam tempoh tertentu dia lepaskan balik, tetapi dengan harga baru. Ini yang disebut sebagai monopoli. Dan perkara ini telah ditegaskan oleh Islam lebih 1400 tahun yang lalu. Bukan perkara baru-baru, tuan-tuan, ya? Memang dah dilakukan. Bahkan perkara ini telah dilakukan lebih awal lagi sebelum kedatangan Islam, oleh mereka yang hidup, terutama mereka dengan cara adat dan juga kehidupan ala jahiliyah. Nabi SAW juga bersabda lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yahtakiru illa khati'un. Tidak ada orang yang monopoli itu, tidak ada yang memonopoli itu melainkan dia seorang yang bersalah. Maknanya siapa-siapa yang mengamalkan dasar monopoli ini, maka dia sebenarnya dianggap sebagai seorang yang khati', pesalah, orang yang melakukan kesalahan. Perkataan bersalah di sini bukan satu perkataan yang ringan yang boleh diremehkan. Ini kerana perkataan seumpama itu jugalah pernah digunakan dalam Al-Quranul Karim terhadap pembesar-pembesar yang zalim dan sombong, seperti Fir'aun dan juga Haman beserta tentera-tentera mereka.
sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 8. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta junudahuma, maknanya bala tentera atau pengikut keduanya adalah golongan orang-orang yang bersalah. Jadi bila disebut perkataan bersalah ni, kita pun dalam bahasa kita salah salah yang dalam kita kata silap itu satu sudut, tapi salah yang melakukan kesalahan maka dia boleh dihukum. Sebab itu orang-orang yang dijatuhkan hukuman di mahkamah dinamakan sebagai pesalah, didapati bersalah. Itu bahasa kita jadi tak lari sangatlah tuan-tuan, ungkapan bersalah itu. Nabi SAW menjelaskan tentang peribadi orang-orang yang suka memonopoli serta sifat yang sangat terkejut itu dengan sabdanya, bi'sal abdi, salah baris itu ya, disebut bi'su dalam bahasa Arab tu bi'sa saja. Bi'sal abdi al-muhtakir in sami'a bi rukhsin sa'atun wa in sami'a bi ghala'in fariha. Seburuk-buruk pribadi orang yang suka monopoli itu ialah apabila dia dengar harga barang murah, dia merasa kecewa, dia merasa susah hati. Mana dia rasa maknanya price, tuan-tuan. Dan apabila dia dengar harga barang mahal, dia merasa amat gembira. Ini ciri-ciri orang yang ada dalam jiwanya monopoli. Dia seronok bila harga barang mahal saja, dia nampak dah untung, dia boleh pengaruh untung lipat ganda. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda lagi, al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Al-jalib ini disifatkan sebagai seorang yang membawa barang. Bawa barang, tuan-tuan, barang ini bila dibawa maka manfaat boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Sebab itu al-jalib ini dianggap kata Nabi SAW sebagai marzuq, seorang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun al-muhtakir wal muhtakiru mal'unun, adapun orang yang memonopoli barang itu adalah orang yang mal'un, orang yang terkutuk, yang dilaknati. Sebab tu tuan-tuan, perkataan mal'un ni tuan-tuan jangan ikut dan mal'un sungguh budak itu ya. Mal'un ni maknanya yang dilaknati. Asal perkataan la'ina, laknat ya. Sebab mal'un, tapi kadang-kadang dah jadi dalam bahasa Melayu kita, mela'un sungguh budak itu ya. Mela'un sungguh, mela'un. Jadi mal'un bermaksud orang yang dilaknati. Yang mampu melaknat kita siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala saja ya. Kerana yang boleh menurunkan laknat sesuatu laknat itu kepada manusia atau kepada makhluk ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita ni hanya boleh sebut saja, tapi yang mendatangkan mudarat dan sebagainya itu adalah di bawah kemampuan ataupun di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang yang monopoli ini disebut oleh Nabi SAW sebagai seorang yang mal'un, orang yang dilaknati ya. Siapa yang melaknati mereka ini? Allah dan Rasulnya, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat ya, melaknati golongan seumpama ini. Ini adalah kerana manfaat saudagar itu akan ada dengan salah satu daripada dua cara ini, iaitu dia menyembunyikan barang-barang untuk dijualkannya dengan barang yang mahal. Apabila ramai orang mencari barang-barang itu tidak mendapatnya di pasar, maka orang yang memerlukan barang itu akan berjumpa saudagar itu lalu memberi barang itu daripadanya dengan harga yang ditetapkannya dengan sesuka hatinya, meskipun harganya tinggi. Jadi tuan-tuan, orang bila barang itu tak ada dalam pasaran ataupun sedikit dalam pasaran, maka orang yang ada simpan barang itu, dia boleh jual ikut sesuka hati dia lah ya. Bahasa mudah dia, love it or leave it. Nak ambil, tak nak sudah. Jadi orang yang terpaksa, orang yang memerlukan, nak tak nak, dia terpaksa lah barangkali, tuan-tuan. Sebab ada ketikanya ya, kerana keperluan, tuan-tuan, kerana keperluan kita pada satu benda, duit bukan lagi ukuran. Orang sanggup keluarkan duit untuk mendapat sesuatu yang dianggap sebagai keperluan satu ketika, tuan-tuan. Maka kalau begitu situasinya, kalau perkara itu ada perkara yang lumrah
Itu satu cerita, tuan-tuan. Tapi sekiranya situasi itu dicipta atau diolah oleh satu golongan yang disebut sebagai monopoli tadi, maka inilah golongan yang dilaknati. Dan kita yang tak ada arah tadi, tuan-tuan, terpaksalah beli kerana itu adalah keperluan yang kita nak tak nak, kita perlu ada benda itu, terutama makanan lah, tuan-tuan. Cara lain ialah dengan dia membawa barang-barang itu untuk dijualkannya dengan keuntungan yang sedikit, lalu dia membawanya lagi apabila diperlukan serta dijualnya lagi seperti itu. Kemudian dia membawa lagi dan seterusnya serta dia tetap menjualnya dengan keuntungan yang sedikit. Cara mengambil manfaat seperti ini adalah lebih sesuai daripada dengan masalah umum rakyat dan lebih baik berkatnya. Ini kerana pelakunya akan diberi rezeki sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua cara tadi disorok dulu barang, kemudian bila orang nak, orang datang cari dia dan dijual dengan harga suka hati. Yang satu lagi ialah dia bawa barang tu sikit-sikit untuk dijualkan dengan keuntungan yang biasa, tuan-tuan. Orang yang seperti umpama ini yang disebut sebagai al-jalib, mana orang yang membawa barang keperluan orang. Yang ini kata Nabi SAW, marzuqun, ialah orang yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia berusaha untuk membantu, tuan-tuan. Dia berusaha untuk membantu orang yang dalam keadaan kesusahan. Antara hadis yang sinonim dengan masalah monopoli ini serta yang berkaitan dengan naik turun harga barang itu, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, sahabat Rasulullah SAW, ketika dia sedang menderita sakit, lalu dia didatangi oleh Ubaidullah bin Ziyad, seorang gubernur kerajaan Bani Umayyah, untuk menziarahinya. Lalu Ubaidullah berkata kepada Ma'qil, "Hai Ma'qil, adakah engkau tahu bahawa aku ini sudah mengalirkan darah yang haram?" Jawab Ma'qil, "Aku tidak tahu." Ubaidullah bertanya lagi, "Adakah engkau tahu bahawa aku telah mencampuri harga barang-barang kaum muslimin?" Jawab Ma'qil lagi, "Aku tidak tahu." Kemudian Ma'qil berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, "Dudukkanlah aku." Lalu dia orang sakit, tuan-tuan. Dia bila sakit ni, dia minta orang daripada bagian tadi dudukkan dia. Maka mereka pun mendudukkan Ma'qil. "Aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW bukan sekali atau dua kali. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda," kata Ma'qil, "Man dakhala fi syai'in min as'aril muslimin liyaghilliyahu alaihim kana haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala an yuq'idahu bi'uzmin minan nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang turut campur tangan dalam harga barang-barang kaum muslimin dengan tujuan untuk meninggikan harganya ke atas mereka, maka berhaklah Allah SWT yang maha berkat dan maha tinggi untuk menempatkannya di tempat yang sangat dahsyat dalam neraka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Mana Ma'qil bacakan hadis ini. Mendengar berita itu, Ubaidullah pun bertanya, "Apakah benar engkau mendengar sabda itu dari Rasulullah SAW?" Ma'qil menjawab, "Ya, benar. Bukan sekali atau dua kali aku mendengarnya." Mana banyak kali didengar daripada Nabi SAW atau penegasan daripada Nabi tentang isu monopoli ini. Dari nas hadis-hadis tersebut serta maksudnya, maka para ulama telah menetapkan hukum pengharaman monopoli barang-barang keperluan orang ramai dan menyembunyikan dengan dua syarat berikut. Bila cukup syarat ini, tuan-tuan, maka hukumnya haram. Pertama, jika monopoli itu dilakukan di sebuah negeri yang akan menimbulkan kesulitan kepada penduduknya apabila diadakan monopoli atau menyembunyikan barang-barang keperluan orang pada masa itu. Maknanya kalau dia buat ini di sebuah negeri yang boleh menimbulkan kesusahan kepada rakyat dia, kepada penduduknya. Bila dia buat monopoli seumpama ini, tuan-tuan, menyembunyikan barang-barang keperluan orang pada masa itu, akan timbul kesusahan kepada masyarakat. Yang ini dianggap sebagai satu bentuk monopoli yang haram. Bukan mana, tuan-tuan, kita menguasai market ni. Menguasai market ni bukanlah haram secara total, tidak. Tetapi bila mana memang ianya digubah supaya apa? Supaya mana nanti kata bahasa kita, tuan-tuan, sabotaj lah. Dia sabotaj sesuatu pasaran sehingga akhirnya barang tak ada dalam pasaran, dan bila mana orang perlukan, dia ada barang itu.
tuan-tuan, dalam tempoh tentu disimpan dulu, maka bila dah tak ada sangat, dibawa keluar barang, maka ketika itu dia akan jual dengan harga yang tinggi. Maka kaedah menguntung secara ini adalah perkara yang disebut sebagai monopoli yang diharamkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika maksud dari monopoli itu adalah hendak meninggikan harganya supaya dapat diraih keuntungan yang banyak daripada perbuatan monopoli. Ini juga tuan-tuan, tujuan dia buat monopoli tadi adalah untuk semata-mata meraih keuntungan yang banyak. Orang berniaga ni tuan-tuan memanglah akan ada keuntungan, ya. Sebab itu berniaga, kalau berniaga tak ada untung, maknanya baik kita sedekah je tuan-tuan, ya. Baik bagi je, tak buka kedai, mari datang ambil tuan-tuan, ya. Tapi berapa ramai orang sanggup buka kedai macam apa Ustaz Abid Liu tuan-tuan, ya. Ambil untung sikit je, entah tak tahulah untung dari mana dia nak bagi korang tuan-tuan. Kebanyakan kita buka perniagaan itu adalah untuk mengaut keuntungan, ya. Daripada perniagaan itu beroleh keuntungan dengan cara yang halal. Kaedah monopoli ini mengaut keuntungan, tapi dengan kaedah yang diharamkan oleh agama, iaitu mengenakan harga yang tinggi. Disebabkan situasi itu kita yang create, kita yang cipta situasi sehingga barang tak ada dalam pasaran, kita simpan banyak-banyak, mentang-mentang kita ada modal yang besar. Bila orang tak ada tuan-tuan, maka kita release, bila jual saja dengan harga yang tinggi, masa itu mengutip keuntungan yang berlipat ganda. Maka inilah digelar sebagai monopoli yang diharamkan dalam Islam, ya, tuan-tuan. Menguasai pasaran itu boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Mungkin di kampung kita tak ada orang tanam pokok durian musangking contohnya, tuan-tuan tanam pokok musangking, ya. Jadi di kampung tuan-tuan yang memonopoli pasaran musangking, tak ada masalah. Tapi janganlah disebabkan keadaan begitu tuan-tuan, ya, sehingga dijual harga durian musangking itu di luar daripada harga pasaran yang sepatutnya. Tak ada masalah nak menguasai. Di tempat kita kalau tak ada lagi orang buka bisnes itu, silakan. Bahkan boleh tak kena gaya, dia jadi satu fardu kifayah tuan-tuan. Bila mana sesuatu urusan yang diperlukan oleh umat Islam itu tuan-tuan, tak ada orang Islam buat, orang Islam yang uruskan, maka menjadi satu fardu kifayah bagi orang Islam di tempat itu atau di kawasan itu untuk mewujudkan. Itu nama fardu kifayah. Kalau ada satu golongan buat, maka terangkatlah hukum fardu tadi. Maknanya sesuatu benda itu ada masa keperluan, memang perlu ada. Tetapi bukanlah ketika itu dia mengambil kesempatan, ni tak ada orang ni, kau boleh balon sungguh-sungguh. Itu bukan fardu kifayah tuan-tuan namanya. Kena nampak seolah dia punya dia punya aliran catat alirnya hampir sama, tapi satu golongan untuk menunaikan fardu kifayah, satu golongan untuk mengaut keuntungan yang berlebihan. Dia kata kampung ni, kawasan ni ataupun di dalam bandar ini tak ada lagi orang menguasai market ini, jadi peluang untuk dia buat mengaut keuntungan yang lebih. Maka ketika itu tuan-tuan, dia agak sebagai monopoli. Selama ni orang terpaksa beli keluar. Jadi ini juga salah satu bentuk cabang daripada monopoli yang diharamkan, tuan-tuan. Sepatutnya dia menjadi satu fardu kifayah. Dia bantu orang Islam, membantu masyarakat setempat supply barang-barang seumpama itu dengan harga yang sepatutnya, tuan-tuan, ya. Jadi kena faham betul-betul. Bukan tak boleh mengaut keuntungan dalam perniagaan. Memang itulah yang disyorkan. Sebab itu Nabi menjelaskan bahawa 9/10 daripada punca rezeki itu adalah daripada berniaga. Bahkan Nabi SAW sendiri adalah seorang peniaga. Kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana Nabi SAW memperdagangkan barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ke Syam dan mengaut keuntungan yang besar. Bukan Nabi tipu di sana tak, tapi maknanya itulah nama perniagaan, dan perniagaan itu mesti ada keuntungan, ya. Hasil daripada perniagaan yang ikhlas, yang telus, yang tak ada kata orang gharar ni iaitu penipuan ataupun satu perkara hidden yang tersembunyi. Bila orang dah belilah rasa tertipu, tuan-tuan, ya. Sebab tu nak jual satu benda biar telus, ya. Kadang-kadang bab jual beli ni tuan-tuan, memang kita akan pergi tajuk bagaimana tuan-tuan Nabi pernah tegur orang pernah niaga bijirin ni tuan-tuan, ya. Nampak atas mulut tapi Nabi seluk tangan dalam tu basah, buruk tuan-tuan, tak elok. Nabi tegur, ya, tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang pernah, saya dulu pernah tengok orang jual buah depan
longgok tinggi tu. Kita kata kita nak beli sekilo, dia ambil hak yang dekat dia, bukan ambil yang depan tu. Dia ambil dekat dia, yang dekat dia tu hak dah buruk-buruk tuan-tuan rupanya. Nampak? Itu salah satu bentuk penipuan dalam perniagaan. Kita nak hak depan tadi. Bahkan itu pun akad kita nak beli pun, kita nak beli yang depan tu, bukan nak beli hak buruk. Sebab itu yang dipaparkan kepada kita. Rupanya ada trik di situ tuan-tuan, ya. Kadang-kadang ada orang buat bentuk perniagaan, ya. Daripada jauh gambar RM5, ya. Kita berat menyasar berhenti. Rupanya setengah kilo. Tak perasan perkataan setengah kilo tu alah je tulis RM5 besar, ha? Menyasar hamba Allah tu tengok, oh RM5, oh, wah ini murah lah RM5. Rupanya RM10 juga sekilo, RM5 setengah kilo, ataupun RM5 apa 100 gram. Alah dia tulis tuan-tuan. Ini teknik-teknik macam ni tuan-tuan tidak digalakkan dalam Islam, kerana dia berbentuk penipuan. Sekalipun dia kata dia tak tipu, dia tulis ikhlas, dia tulis, tapi dia salah satu bentuk penipuan. Salah satu bentuk penipuan, maknanya setengah pembeli itu tertipu. Ya, perkataan 100 gram kecil yang ditulis tadi dengan tulis RM5 besar tu, mana dia telah mula untuk menipu pelanggan, tuan-tuan. Itu tak boleh, kena tulis jelas, ya, perniagaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi jelas, dapat kita fahami bahawa monopoli secara hukum asalnya adalah satu bentuk pengurusan perniagaan yang diharamkan oleh Islam, termasuk dalam golongan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhtakiru mal'unun. Orang yang menjalankan dasar monopoli ini, dia adalah golongan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya, campur tangan yang menjejaskan kebebasan pemasaran. Dikira dalam kategori ini juga ialah apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal penjualan orang kota terhadap barang dagangan orang kampung atau orang dusun. Orang dusun ni maknanya orang badui lah tuan-tuan, yang duduk di badiah. Badiah ni ialah di kampungan-kampungan pedalaman, ya. Bukan pendalaman. Pendalaman ni bahasa Melayu ialah kerja-kerja mendalamkan sesuatu. Pedalaman, ya, tuan-tuan, di kawasan pedalaman. Gambarannya sebagaimana yang dicontohkan para ulama, iaitu apabila datang seorang daripada luar kota membawa barang-barang dagangan yang diperlukan oleh orang kota untuk menjualnya dengan harga pasaran, lalu dia ditahan oleh orang kota dengan berkata, jangan engkau menjualnya dahulu, jangan jual lagi, tapi engkau tinggalkan barangmu itu padaku, supaya aku akan menguruskannya, penjualannya dengan sedikit-sedikit dengan harga yang lebih mahal. Kerana jika orang dusun atau orang kampung itu menjual barang itu juga, tentulah harganya akan jatuh murah, dan penjualan seumpama itu akan memanfaatkan kedua belah pihak, iaitu orang dusun, orang kampung itu akan menerima barang harganya dengan tunai, manakala orang bandar akan dapat menjualnya dengan harga yang berpatutan. Maknanya dia supplier sampai, senang cerita tuan-tuan, bahasa mudah, dia tahan supplier tu, nanti jangan jual terus direct kepada sana, tinggal kat kawan dulu, nanti kau akan keluarkan sikit-sikit, ya. Mana dia nak jadi mengaut keuntungan tengah jalan. Itu bahasa mudah kita tuan-tuan, ambil untung atas angin. Sepatutnya supplier dan juga pembekal dan juga dengan penjual ni ada orang tengah tuan-tuan. Jadi sangkut tuan-tuan. Jadi orang tengah inilah yang ambil untung atas angin. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, dalam perniagaan masyarakat kita banyak perkara-perkara seumpama ini seakan-akan seolah-olah berlaku dengan nyata, ya. Kita tengok tuan-tuan, nelayan kita daripada pantai tuan-tuan, dia hak teruk berumpah pulah, ombak dan sebagainya tuan-tuan, ya. Bila barang sampai ke darat, kadang-kadang kita tengoknya, kerana dia tak ada modal untuk membeli, dia pasti jual. Dia akan jual pada satu golongan yang mungkin disebut sebagai peraih dan seumpama tuan-tuan, ya. Daripada golongan yang kedua ni, golongan yang mana yang menerima hasil tadi, dia akan jual kepada penjual.
Peraih ni dia biasa akan jual pada penjual, penjual akan jual pada pembeli. Biasanya gitulah tuan-tuan. Kadang apa yang berlaku, akhirnya diambil daripada penilaian dengan harga yang mungkin harga yang rendah, dijual kepada penjual dengan harga pasaran mungkin, ataupun harga something lah tuan-tuan, dengan harga ialah harga borong, daripada penjual dijual kepada orang kampung ataupun orang ramai pengguna dengan harga pasaran atau sebaliknya tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang kita tengok beza sangat. Bukan kata tak boleh mengaut keuntungan, itu satu bentuk perniagaan tuan-tuan, tapi kadang-kadang over. Yang banyak untung lebih apa tuan-tuan? Ada orang tengah ni, yang teruk sekali paling naya tu nelayan. Dia hang membanting keluar gelap-gelap pagi, berempah pulas bersabung nyawa tuan-tuan. Tambah pula musim-musim macam ni tuan-tuan, bersabung nyawa, hidup mati tu naik ke darat. Kadang-kadang dia nak jual kepada orang pun tak boleh. Dia kata ni dah apa, toke dah booking dah sebagainya tuan-tuan. Dia tak ada upaya untuk memasarkan sendiri dan sebagainya. Akhirnya terpaksa lah dia tolak dengan harga dipanggil harga apa tuan-tuan istilahnya, harga tolak lah harga tolak tuan-tuan, tolak. Kadang-kadang satu contohlah, ikan tu harga pasaran RM12, dia tolak baru RM4 tuan-tuan. Nak bayang berapa harga tu nak sampai kepada kita hak beli tu, RM12, RM15 kadang-kadang tuan-tuan. Dan dia orang pun yang jual ni, dia jual ikut harga pasaran. Kadang-kadang mungkin dia ambil dengan peraih, dia ambil dengan penilaian dengan harga yang murah. Tapi bila sampai kepada market, dia tengok harga pasaran semasa tuan-tuan. Musim-musim begini biasa ikan mahal. Tambah pula kita duduk pantai timur ni tuan-tuan. Lainlah kita duduk sebelah Kedah, sebelah apa semua tu, memang ikan ni murah tuan-tuan. Pantai timur ni boleh tahan ikan harga dia. Dulu RM17 ni boleh beli tinggi tuan-tuan. Sekarang RM17 baru beli ikan kembung. Tak kena kaya kembung kerisi tinggi duk main harga 30 ke atas tuan-tuan. 28 tu mujur lah, 30, 35. Baru-baru ni saya beli sotong tuan-tuan. Dan bukan nak cerita ada monopoli, tapi nak cerita musim payah tuan-tuan. Orang rumah pesan suruh beli sotong, nak bubur sikit-sikit dalam, nak bubur sikit, bukan nak makan buat lauk, nak bubur sikit dan sari lemak. Itu cerita tuan-tuan. Ambil lah 3 ekor sotong, tengok ke harga situ 42 sekilo tuan-tuan. Sotong B. Allah, saya kata tapi tak apalah, isteri punya hair tuan-tuan tak belilah juga Al-Kisahnya. Ambil 3 ekor tuan-tuan, RM25. Takdir tuan-tuan, tak ada arah lah. 3 ekor sotong B, bukan sotong A, sotong B, RM25. Bawa balik sampai rumah tak ada tuan-tuan. Sudah, saya kata mana pula cari. Saya pula malam tu ada forum dekat tu di Masjid Cuk Paloh. Saya ke pesan rumah, pergilah tengok tempat saya beli tu. Kok ada setting kat kaunter ke apa, kok budak biasa budak kaunter tu mungkin dia itu kejar jugalah pergi. Tak ada kata dia, kata sudah, saya kata tak ada arah. Itu namanya rezeki. Kalau dah tak jadi rezeki tu, dah bayar pun tak dapat ke kita tuan-tuan. Dah lah mahal RM25 tak dapat. Itu nak cerita Allahu Akbar. Sebab rezeki ni tuan-tuan, Allah dah tentukan. Kadang-kadang kita tak sangka-sangka pun dapat. Yang kita confirm rasa dapat, tuan-tuan tak dapat. Dah beli tak dapat tuan-tuan. Nak cerita rezeki. Kita suak ke mulut dia jatuh, baru nak melepuk jatuh. La ilaha illallah. Tak jadi rezeki kita tuan-tuan. Itu bab rezeki. Sebab tu kita bab rezeki ni kita tak risau tuan. Allah dah uruskan, dah tentukan rezeki kita. Satu, saya sangat terkesan dengan kisah satu orang penjual buah yang tolak troli tu. Dia jual buah dalam troli tu. Dia troli tu ada 2 tayar kiri kanan lah tuan-tuan. Dia tolak depan tu, dia tulis jelas pada dia punya troli dia tu, kaifa akhsha minal faqri, bagaimana mungkin aku bimbang akan kefakiran, wa ana abdul razaq, dan sedangkan aku adalah hamba kepada Tuhan yang maha memberi rezeki. Dia tak risau tuan-tuan. Kita risau sangat benda lah, anak-anak nak makan besok, ma ta'kuluna min ba'di,
Supaya anak-anak amda kamu nak makan besok, kalau ayah dah tak ada, abah dah tak ada, mak dah tak ada, umi tak ada. Apa para kisah tuan-tuan ya, orang yang ada iman dia tak tanya itu. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku dah tak ada nanti. Kita patut risau akidah tuan-tuan, akidah ya. Zaman kita ni mungkin kita duk nampak okey lagi lah, tapi bila kita dah tak ada besok tuan-tuan, bagaimana? Apakah akidah mereka masih lagi tulus bertauhidkan kepada Allah Tuhan yang satu, ataupun menjadi hamba kepada dunia, tak peduli halal haram tuan-tuan? Berapa ramai orang yang dah tersungkur dengan dunia ini, akhirnya mereka tak peduli halal haram ni ya. Monopoli, inilah peluang nak untung, nak kaya, kata dia. Nampak tuan-tuan, itu di sudut itu. Bila mana manusia dah mengabdikan diri kepada dunia, yang dunia ni Nabi kata apa? Dunia ini tak lebih umpama seperti bangkai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maknanya bangkai ni, sebut bangkai tuan-tuan, tak dipandang sebenarnya ya. Tapi kerana kita ni tuan-tuan, kerana kita ini, kita duk nampak kita ini berada di tempat yang memang kita nak duduk sungguh-sungguh. Ini tuan-tuan, itu akhirnya kita terleka. Ibarat kita tuan-tuan naik kereta ni, masuk highway, masuk tol, masuk highway, oh bawa kereta, nampak RNA, kita pun berhenti tuan-tuan. Berhenti di RNA tu ya. RNA tahulah dia ada makan, ada kedai, ada apa semua tuan-tuan, ada tandas apa semua ya. Apakah kita nak duduk terus di RNA itu selama-lamanya? Tak, sementara je. Kau nak duduk situ sampai dah kita ni destinasi kita ya? Tak, kita nak pergi, nak keluar pula tu, nak pergi tempat kita nak pergi tu. Tapi berapa ramai manusia tuan-tuan, dia sangkakan dunia ni macam RNA tuan-tuan, kita singgah sementara je ya. Kita bukan nak duduk lepak di RNA tu selama-lamanya, tak. Sementara je, isi minyak, nak pergi tandas, nak sembahyang, begitu tuan-tuan, nak makan minum, alas perut dan sebagainya. Dah cukup apa-apa semua, nama rehat dan rawat, cukup teruskan perjalanan untuk sampai ke destinasi. Tapi berapa ramai manusia pada hari ini disangkakan dunia ini segala-galanya, akhirnya dia lupa bahawa dia baru sampai ke RNA baru tuan-tuan, dia belum sampai ke destinasi lagi. Sedang kita menuju ke negeri akhirat. Situlah esok ada penilaian bagaimana kita di dunia dulu. Apakah kita mengambil berat tentang halal haram, apakah kita mengambil berat tentang dosa pahala, apakah kita mengambil berat tentang ibadah ya. Ini persoalan yang timbul tuan-tuan. Masa di situlah barulah keadaan manusia itu digambarkan dalam Al-Quran bagaimana ya? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan kalau kamu lihat ketika itu orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa ini, mujrim, penjenayah lah tuan-tuan. Mujrim ni penjenayah ya? Orang yang bersalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar kelak, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami dah nampak ya Allah, kami dah dengar ya Allah. Farji'na, tolong kembalikan kami semula ke bumi, ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Masa tu tuan-tuan baru teringin nak balik semula ke RNA tadi tuan-tuan. Sebab rupanya dia leka. Farji'na, tolong kembalikan kami semula ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal salih, kami nak sembahyang, kami nak berpuasa, kami nak berzakat, kami nak bersedekah, kami nak baca Al-Quran, kami nak mentaati ibu bapa, kami nak jadi anak yang salih, kami nak berbakti kepada kedua bapa, kami nak berbakti kepada masyarakat, kami nak baca Quran, kami nak hafaz dan sebagainya. Segala amal soleh ketika itu terlintas nak buat, yang mana dulu di dunia dia mampu buat tapi dia tak buat. Na'mal salihan, kami nak buat amal saleh ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami dah yakin ya Allah. Ketika itu baru timbul yakin tuan-tuan. Tapi ya, masa tu dah keluar tol dah. Dah keluar tol dah masa tu, dah tak boleh nak balik semula ke RNA tadi. Dah tak boleh dah tuan-tuan.
Tak boleh balik ke dunia semula dah. Kita sedang berada di mahsyar ketika itu. Inna muqinun. Keyakinan ketika itu tak membawa sekelumit tak bawa sedikit manfaat pun ketika itu, tuan-tuan. Yakin ketika itu, yakin di dunia ini yang sebenarnya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kita dalam peluang Allah bagi ruang kita hidup di atas muka bumi ini, tuan-tuan, dalam keadaan saban hari kita dengar ada saja orang mati. Kalau tak sakit, tuan-tuan, mati ni macam-macam, mati aksiden, mati penyakit, mati kena itu, mati kena ini, mati mengejut, macam-macam klasifikasi, tuan-tuan. Sekarang ni orang cukup takut, tuan-tuan, dengan mati COVID-19 ini, virus yang sangat menakutkan. Hari ni rekod yang ketiga tertinggi, tuan-tuan, 2000 berapa? 2000 lebih, tuan-tuan, 2100 berapa, tuan-tuan, ketiga tertinggi setakat ini yang pernah dicatatkan dalam sejarah negara kita. Kes COVID-19 ini, Pahang saja ada 12 kes positif, tuan-tuan. Boleh sebut gitu, tuan-tuan, semua takut belaka, tuan-tuan, takut mati. Tapi yelah, hakikatnya, tuan-tuan, semua kita akan mati. Cuma kita dalam agama dilarang mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Kena jaga diri kita, tuan-tuan. Jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, tuan-tuan. Kena jaga. Sebab tak boleh kita dedah, biar tak apalah, mati pun matilah, semua kita mati juga. Tak, tuan-tuan. Dari sudut sebab mati kita tak boleh ulang-ulang dah. Mati ni, tuan-tuan, tak ada dah. Lepas ni kita hidup untuk di negeri akhirat saja. Dia kalau boleh, macam ada setengah agama lain, dia ada reincarnation, penjelmaan kembali. Tahan cerita, tuan-tuan, dah mati, pada mana kehidupan akan datang dia lahir semula, dia ada kelahiran semula, tuan-tuan. Itu agama lain. Agama Islam tak. Mati sudah, tuan-tuan, habis. Kita ni 2 kali hidup, 2 kali mati. Alam roh kita, sebelum kita lahir dulu kita duduk alam roh, kemudian kita duduk alam hayat, kehidupan ini, kemudian kita mati untuk berpindah ke alam akhirat, masuk balik alam roh. Kemudian, tuan-tuan, kita akan hidup kehidupan yang kedua, iaitu alam akhirat, tuan-tuan. Itu kehidupan yang kekal abadi, tak ada mati-mati dah, tuan-tuan. Itu dia. Justru, tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, peluang Allah beri nikmat umur ini, tuan-tuan, kita manfaatkanlah sebaik mungkin. Daripada nikmat usia yang kita ada ni, tuan-tuan, kita tak tahu sampai bila kita punya Swiss nyawa kita ni, hayat kita ni, tuan-tuan. Yang kata orang muda lambat lagi, orang tua dah tak lama, tak, tuan-tuan. Imam Syafi'i dah berapa lama dah beri ingatan kepada kita, fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Wa kam min saqimin asyahinan min ad-dahri. Dan berapa ramai orang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Kerana mati ni dia tidak ukur pada sihat ataupun sakit, tuan-tuan. Dia ada satu bentuk yang disebut sebagai ajal, ketentuan. Sampai ajal, tuan-tuan, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Takkan ditangguh walau seketika dan tidak akan dipercepatkan. Dah satu tuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbalik kita tadi, tuan-tuan, jadi ada setengah orang dia cuba, tuan-tuan. Barang sampai dia tahan dulu. Jadi dia suruh bawa kepada dia, dan dikononnya dia akan buat, dia akan tolong uruskan perniagaan itu, dan ketika itulah dia akan mengambil keuntungan. Dia kata kita boleh jual dengan harga yang lebih tinggi, tuan-tuan. Jadi penjualan seperti ini sering berlaku pada masa itu dalam masyarakat, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW berjual beli secara itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, nuhina an yabi'a hadirun libadin walau kana akha li abihi wa ummihi. Kami ni orang-orang bandar, kata Anas bin Malik, dilarang keras untuk mengendalikan penjualan barang dagangan orang kampung, meskipun dia itu saudara kandungnya sendiri. Maknanya, tuan-tuan, kadang-kadang produk daripada kampung datang, kalau dengan sengaja uruh ni boleh jadi satu benda yang disebut sebagai tadi lah, dia cabang kepada bentuk monopoli atau manipulasi, tuan-tuan. Sedangkan orang kampung tadi, dia harga dia je, tapi kalau dapat pada orang tengah tadi, dia akan jual dengan harga yang besar, kerana nak mengaut keuntungan. Sedangkan yang teruk menanam siapa? Orang kampung tadi.
Yang teruk mengusahakan orang kampung. Akhirnya yang orang tengah tadi dia mengambil keuntungan yang banyak, dan dua mangsa dia. Satu orang kampung yang teruk bekerja menanam tadi, yang kedua pembeli yang terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Kerana apa? Dimanipulasi oleh orang tengah tadi, tuan-tuan. Sebab itu campur tangan yang menjejaskan kebebasan pemasaran adalah satu perkara yang diharamkan dalam agama. InsyaAllah tuan-tuan dalam halaqah yang akan datang kita sambung dengan perbincangan kita dengan lebih panjang lebar berkenaan dengan tajuk ini. Dan selepas itu kita akan bincang tajuk broker. Apa dia tajuk broker ni? Orang tengah jadi broker, tuan-tuan. Apakah dari sudut pandangan Islam tentang orang tengah yang disebut sebagai broker ini? InsyaAllah kita jumpa lagi pada halaqah-halaqah yang akan datang. Yang baik pada Allah SWT, yang kurang yang taib kelemahan saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.